Begini takdir ni, kalau kita mengaji Arab dia tahulah mana dari segi hak mana buai-buai tu dia ada banyak buai-buai tu. Hazaf dan takdir kira-kiranya ada gini. Hak dibuai tu gini. Sebab kita lah bahasa Melayu pun ada juga, bahasa mana-mana pun ada. Nak pergi mana? Kedah kita tu. Tak payah kata nak pergi Kedah, saya nak pergi Kedah. Tak payah kata lagu tu lah. Jadi kata, sebab apa? Dalilnya dia tanya, kata dia kita nak pergi mana? Kita Kedah tu maksudnya saya nak pergi Kedah, bukan dia tanya awak nak pergi mana. Jadi hak buai tu Kedah saja kita jawab. Kan ada buai tu. Buai tu betul tu. Hak buai tu kalau kita sebutkan hak buai, saya hendak ke Kedah, itulah yang ditakdirkan, itulah orang panggil takdir. Hak kita takdir. Takdir tu betul. Takdir tu dia munasabah sesuai. Jadi takdirnya gini, takdir ibarat. Idza lam yakun al-Islam 'ala al-haqiqati asy-syar'iyyah bal kana 'ala al-istislam adh-dhahiri wal inqiyad as-suri li'ajli al-khawf min al-qatl wa tama' al-mal fahuwa laysa bimuttahidin ma'al iman bal huwa mughayirun lahu liqaulihi ta'ala. Baru pergi situ liqaulihi ta'ala. Banyak buat tu. Ni nak boleh lagu ni dia kena ahli lah, ahli. Baru kita tahu hak takdir tu, hak buat tu kira-kiranya macam mana. Lagu ni kita nak kata hak dibuat, dia kena mengaji lah, mengaji nahwu, mengaji banyaklah tentang agama ni. Barulah kita nampak gini. Maksud dia kalau Islam itu tidak mengikut hakikat syarak, yang ni tidak yang dikira menurut syarak, mengikut hakikat syar'iyah. Bahkan Islam itu mengikut ketundukan yang zahir, yang ni ikutan yang zahir, dan inqiyad menurut pada dari segi rupa saja, kerana takut dibunuh ataupun kerana mahukan harta benda. Maka Islam ini laisa bimuttahidin ma'al iman, tidak sama, tidak bersatu dengan iman. Bukan hak tulah Islam hak ni. Bahkan Islam ini berbeza daripada iman itu. Suku tak ada kena-mengena dengan iman itu kalau Islam hak zahir tadi. Buktinya firman Allah Ta'ala, qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ini menunjukkan Islam suku, iman suku. Islam suku ni Islam hak mana? Islam hak zahir saja, bukan Islam hak mengikut hakikat syar'iyah. Kalau Islam hak mengikut hakikat syar'iyah, iaitu Islam yang diterima Allah lah. Hak zahir ni Tuhan terima kah? Jawabnya tidak terima. Jadi maknanya Islam tu dua makna dia. Satu Islam sebenar, satu Islam tidak sebenar. Hak Islam tidak sebenar lagu mana? Kerana nak harta benda, kerana takut dibunuh, kerana macam-macam. Dan dia kata, wa idza kana 'ala al-haqiqati asy-syar'iyyati al-mu'tabarati 'inda asy-syar'i fa huwa 'ala qawlihi jalla dhikruhu inna ad-dina 'indallahi al-islam. Gitu. Hak ni Islam ni memang muttahidun ma'al iman, bersatu dengan iman itu. Dan din Islam hak tulah. Bila dia din yang diterima Allah ialah Islam, dan din sebelum pada ni Imam Bukhari buat mari dah. Din itu iman juga, tidak suku, tidak benda lain. Jadi kalau din itu Islam, bermakna iman itu Islam. Hak tulah juga, bersatu juga. Baik, sementara tu. Ya. Soalan pertamanya, kalau Islam dan iman itu satu benda yang satu, mengapa ada dua rukun? Bagaimana hadis Jibril pada satu ketika mendatangi Rasulullah tu, mana Islam ada rukun dia, iman ada rukun dia. Maknanya Islam ni ikut fahaman di sini, maknanya satu kalimah sahaja yang tidak melibatkan amal, bersyahadah saja tapi tidak beramal. Adakah itu juga dia dinamakan Islam zahiriah saja? Itu dari segi rukun itu memanglah dari segi zahirnya dia suku, tapi maksudnya sebab tu kata tadi lazim dan malzum. Mana dari segi zahirnya dua perkara yang berlainan tetapi tidak boleh dipisahkan. Sehingga kalau kita katakan hak tula pun boleh dari segi itu. Tapi dari segi perkiraan tu, misalnya iman ini hak termasuk dalam rukun iman, semuanya berkait dengan hati. Semua orang tak nampak tu. Bukti hak kita iman tu mana? Kita boleh nampak melalui hak rukun Islam tu. Dia mengucap, dia sembahyang, dia puasa, dia pergi haji. Tu. Mana dua perkara hak zahir dengan hak dalam ni kena ada kedua. Tak boleh dipisahkan.
Begitu. Hak ni untuk mengikat dari segi zahir. Hak ni pengikat kot dalam. Tapi maksudnya kedua-dua tu tak boleh dipisahkan. Macam pupuk Murji'ah ni, dia cuma nak pisah, dia terima hak tu saja. Iman saja. Iman saja. Ada juga pupuk ni mana setengah-setengah tu, pupuk Karamiah, dia kira hak zahir saja. Hak dalam tak kira. Kita ni hak Islam, hak sebenar ni yang dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah ni, dia terima kedua. Dua-dua serentak. Dua-dua serentak. Tak boleh dipisahkan. Itulah yang dikatakan bersatu tu. Nah, kalau sebab kata hak bahasa orang Melayu kata ni Islam bakon lah ke mana? Supaya juga. Hak tu pun supaya juga. Sebab tak adilah. Islam sahih. Islam sahih. Mana tak boleh gitulah, tak boleh gitulah. Tujuan dia nak menyedarkan kita bahawa Islam ni tidak memadai setakat tu. Kalau setakat tu betul dari segi dunia memang kira dah sebagai orang Islam. Di sisi Allah, untuk seseorang termasuk syurga, tak masuk neraka, tak padah tu. Hak bakar ke apa tu tak padah. Itu maksud dia sini. Nampak tak? Lepas tu ada beberapa pendapat yang lain lagi. Misalnya Anwar Shah Kashmiri menyebutkan pendapat tu, pendapat yang kedua lebih kurang hak tadi juga. Cuma Islam pada kenyataannya, itu masalah istilah saja. Dari segi hakikatnya lebih kurang yang pertama tadi. Yang ketiga, dia nak cerita di sini Islam ni mana ada dua sudut. Kita boleh lihat dari dua sudut. Satu sudut hukum-hukum duniawi. Bila ada Islam tu adalah ikatan hukum-hukum duniawi. Yang kedua, Islam itu mana ada ikatan duniawi dan ukhrawi. Islam yang sebenar yang Tuhan terima ialah Islam yang ada ikatan duniawi dan ukhrawi. Ikatan duniawi itu lah ke mana? Dari segi semaya dia buat, itu hak dia buat. Dia beri zakat sebagai seorang Islam yang mana semua orang boleh nampak sebagai seorang Islam lagu mana. Dan orang lain pun kalau dia mati, kalau dia apa, mesti kena layan dia sebagai orang Islam. Kalau dia buka kedai, kita perlu soal ada dia sembelih ke tidak sembelih ke binatang tu, kita kira boleh makan mengikut hukum zahir duniawi. Dia pun lagu tu, kita pun lagu tu. Di sisi Allah SWT tak tahu lagi. Kalau sekadar hak tu saja zahir tu, mana sekat zahir tu di sisi Allah tak terima lagi, bukan Islam sebenar lagi. Hak Islam sebenarnya ada ikatan duniawi dan ukhrawi. Yang ni di sisi Allah pun terima juga dia tu sebagai Islam. Bukan sekadar kita saja manusia ni terima dia Islam. Allah pun terima juga. Tu mana ada ikatan ukhrawi orang panggil. Islam hak sebenar ni hak lagu itulah. Hak sah lagi Islam hak duniawi. Hak Tuhan kiranya, hak Tuhan terimanya Islam hak ada ikatan duniawi dan ukhrawi. Tak boleh dipisahkan. Gitu. Jadi takdirnya kalau hak mengikut pendapat ni, takdir dia gini. Takdir kalam dia tu. Idza lam yakunil Islam 'ala al-haqiqah bal kana 'ala al-istislam al-zahiri aw al-khawf min al-qatl fayu'tadd bihi fi al-ahkam ad-dunyawiyyah liqawlihi ta'ala qalat al-a'rab amanna fa idza kana 'ala al-haqiqah fa huwa 'ala qawlihi jalla dhikruhu inna ad-din 'inda Allah al-islam fa huwa mardiyyun wa mu'taddun bihi 'inda Allah ta'ala. Itu takdir. Yani kalau Islam itu sebenar, tidak sebenar, bahkan mengikut-ikutan zahir saja ataupun kerana takut dibunuh, maka dikira Islam itu dari segi hukum-hukum duniawi. Kena ambil kira. Kita tak boleh tuduh dia, kata dia macam mana, tak boleh. Kalau dia sebagai orang Islam, segala-galanya kita kena layan dia sebagai orang Islam. Maka kena dia tak payah pusing. Jangan kita syak apa-apa. Kalau dia salah, salah dia lah. Dia berdosa dengan Allah SWT. Kita tak apa dah. Dari segi hukum duniawi, dikira Islam dia tu. Walaupun tidak sebenar, dari segi hukum duniawi kira dah. Kerana apa? Kerana firman Allah Ta'ala tadilah. Orang-orang Arab kata kami telah beriman. Katakan kamu belum lagi beriman. Iman tak masuk dalam lagi hati kamu. Tapi kamu cuma kata kami Islam. Maksudnya dia terima Islam zahir. Untuk panduan orang-orang Islam dalam dunia ni, lagu mana kita nak menghadapi manusia ni. Secara tu boleh kita terima dah kepada Islam. Islam dia tu boleh mengikut hukum-hukum duniawi. Tetapi kalau Islam itu hak sebenar, ia sesuai dengan firman Allah SWT, inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Artinya Islam inilah yang diredai Allah, yang dikira oleh Allah. Hak tadi tak kira tu di sisi Allah.
Dunia saja kira. Manusia saja kira.